Tu yang Nabi sebut dah di akhir zaman. Nabi cerita kepada kita golongan yang baik namun tempatnya dalam neraka. Kalau kena kita lah tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Nak abang pada kita, orang-orang yang Nabi sebut ni, dia mati baik, perbuatan dia baik, tapi Allah Ta'ala tempatkan dia dalam neraka Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita nak bicara tentang satu perkara, iaitu tentang penawar hati, iaitu kekayaan yang sebenar. Kekayaan yang sebenar bukanlah kita memiliki jutaan duit. Kekayaan yang sebenar bukanlah kita memiliki aset harta yang banyak. Ingat, jikalau kita banyak sekalipun harta, banyak sekalipun duit ringgit, tetapi tidak pernah bersedekah, namanya kita miskin. Jadi kita nak lihat kekayaan yang sebenar di dunia adalah apabila kita dapat menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh ini tak semestinya orang miskin. Orang yang soleh ini tak semestinya orang kaya. Orang soleh ni daripada miskin pun boleh jadi soleh, kaya pun boleh jadi soleh. Orang yang soleh ini, mereka lah orang yang kaya sebenarnya. Alim ulama antaranya kita tengok, walaupun mereka tidak kaya akan harta benda, tapi mereka kaya dengan akhlak dan sebagainya. Hari ini Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali sebut, kalau dalam diri kita masih duk rasa diri kita baik, sebenarnya kita tidak baik. Rasa diri kita baik. Sebab apa? Sebab riak boleh berlaku pelbagai cara. Riak boleh berlaku dalam pelbagai cara. Imam Ghazali sebut ada 12 jenis riak dalam perbuatan, dalam pekerjaan. Antaranya riak dengan beribadah kepada Allah. Boleh main surau pukul 4, pukul 5 pagi duk main celapak surau dah. Main tengok depan surau lah, gelap lagi, tak ada siapa main lagi no. Aku rumah yang jauh boleh main awal, depa hak dekat tak boleh main. Dia rasa diri dia baik. Bukan senang nak bangun pagi-pagi buta nak main sembahyang subuh berjemaah, tapi sebab bisikan syaitan nak suruh kita rasa baik. Allah tu imam sebelah rumah pun tak boleh main awal, aku yang jauh boleh main awal, dia rasa diri dia baik. Lagi riak apa dia? Kata ulama, riak boleh berlaku dalam keadaan mempunyai ilmu agama. Ada ilmu agama, riak dengan ilmu dia, nak orang sanjung dia, nak orang panggil pangkat dekat dia. Tu yang Nabi sebut dah di akhir zaman. Nabi cerita kepada kita tentang dalam satu hadis, golongan yang baik namun tempatnya dalam neraka. Kalau kena kita lah tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Tapi saya tengok tuan-tuan ni muka bercahaya belaka, kira ahli syurga semua ni. Tak cahaya lagu mana lampu berapa biji tak apa. Kira tak apalah cahaya juga. Pada tak cahaya langsung. Abang pada kita, orang-orang yang Nabi sebut ni, dia mati baik, perbuatan dia baik, tapi Allah Ta'ala tempatkan dia dalam neraka Allah. Apa dia golongan ini? Ada 3 jenis golongan. Yang baik dia mati, tapi tempatnya dalam neraka Allah. Yang pertama, orang yang berjuang fi sabilillah. Angkat senapang pi nu berperang di Syria. Angkat senapang, ataupun bahasa mudah hari ni, saudara kita kena musibah banjir, kita kena kederat kita, guna tenaga kita pi bersih, keluar daripada tempat bersih, rumah kau tu sepak tungguin mati. Nak jadikan cerita, berasa pi tu tadi elok dah, tapi rasa orang nampak dia ni baguslah, mati baru lepas tolong orang, mulia orang duk kata. Tapi sebaliknya,
Nak kata apa dia? Allah yang akan menilai segala perbuatan yang kita buat. Sama juga macam konsep kawan ni perang fi sabilillah, mati syahid. Kalau nak ikutkan mati syahid ni confirm masuk syurga, tak masuk neraka dah. Tapi bila disoal oleh Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan anugerah yang aku bagi kepada kamu? Kesihatan, pangkat darjat, duit ringgit, harta benda yang aku bagi dekat hang, buat apa? Lalu dia penjawab, aku buat untuk menegakkan agamamu ya Allah. Allah Ta'ala kata, kamu bohong, kamu tipu, kata Allah. Sebenarnya kamu datang untuk berjuang fi sabilillah, kamu datang berperang semata-mata nak suruh orang kata kamu hebat. Macam kita lah, pi duk cuci rumah orang, keluar daripada rumah orang, sepak tunggu mati, orang nampak hebat. Yang tu dia nak tu, bimbang takut mati esok tempat dia neraka. Tu ya. Sebab apa? Hati kita tak bersih, hati kita tak elok. Bila hati kita tak elok, maka dia akan salah orang lain lagi banyak berbanding dengan salah dia. Nah, punca dia tu, dia buat maksiat, habis semua kena. Jenis ni payah. Nah, punca dia pi Mekah balik kena Covid belaka, bela terus dia. Nah, orang yang jenis suka menyalah orang ni sebab apa? Sebab daripada kecil duk ajak nyanyi lagu burung bangau. Tuan-tuan tahu burung bangau? Nah, hak cikgu sekolah kau orang mak-mak duk ajar. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Ha tu. Nah, bangau pun jawab, macam mana aku tak kurus, ikan tak timbul. Bangau salah, ikan tak timbul. Ada tak tuan-tuan tanya bangau? Bangau, kenapa hang kurus? Nak buat macam mana? Kena kencing manis. Ada? Tak ada. Dia akan salah ikan. Ni kita hari ni duk nampak salah orang banyak berbanding dengan salah kita. Aku mulia dah, aku pergi masjid dah, aku mengaji dah, jam. Bila tanya ikan pula, ikan awak tak timbul. Ikan kata, macam mana aku nak timbul, rumput panjang. Kena mengena apa pun tak tahu dengan rumput panjang. Ada tak bila tanya ikan, awak hang tak timbul, nak buat macam mana, 3 bulan kena gaul. Dah, tak ada. Ikan salah rumput. Tanya pula rumput, kenapa hang panjang? Nak buat macam mana, kebau tak mau makan aku. Salah kebau. Orang kita ni pula jenis cerdik terajak, pi tanya kebau pula, tu dia. Dia tanya kebau, kenapa tak makan rumput? Macam mana nak makan rumput? Perut aku sakit. Tu dia kebau jawab. Lepas salah, sampai tak jumpa jawapan. Tanya kebau, awak tak makan, perut sakit, dia kata. Ni hati kotor. Duk nampak salah orang lain banyak dari dia. Tanya perut kebau, wahai perut, kenapa hang sakit? Macam mana tak sakit, semalam aku makan nasi mentah. Tu dia kebau makan nasi mentah. Terus sampai tengok tak kebau rumah siapa makan nasi mentah? Apa main? Nah, tak ada kebau makan nasi mentah, buat cerita tu. Nak kata apa dia? Lepas salah, dia yang paling betul. Tanya kebau, lepas tu pula elok ni pula hujan turun. Tanya hujan, awak turun, katak panggil aku. Nah, tanya katak, wahai katak, kenapa panggil hujan? Macam mana tak panggil hujan, ulang nak makan aku. Tu dia. Tapi yang syoknya habis hutang ulang. Habis hutang ulang habis. Saya baru dapat zaman ni aku duk menyanyi lagu ni, dia kata syirik belakang ni. Duk menyanyi lagu ni dah. Salah orang saja. Ulang kata apa? Nak buat macam mana, tanya ulang, kenapa hang nak makan katak? Nak buat macam mana, katak je makanan aku, settle masalah. Orang yang nak jadi macam ulang ni, kita apa dia? Nak mengaku diri dia salah ni payah kita nak jumpa, melainkan orang yang soleh, yakni dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Taubat ni adakah kita perlu umum kepada orang ataupun update status di Facebook? Alhamdulillah dah bertaubat dah ke tu? Dunia lah Nabi SAW sebut apa dia? Di akhir zaman manusia akan tayangkan segala benda yang mereka ada. Makan, orang tayang buat live di Facebook. Ada tak hari ni? Ada. Jalan, orang buat live di Facebook.
Bahagia dengan pasangan, upload di Facebook. Na'udzubillah min dzalik. Tu duk pelik-pelik tuan-tuan. Mungkin mai zaman anak cucu kita esok ni, berak pun orang buat live bang. Awak masuk dengan monopod, awak masuk dengan mikrofon, tu dia buat live sampai berak. Dunia, tu Nabi sebut pada dia. Akhir zaman, orang suka menayangkan apa yang mereka ada. Inilah hati yang kotor. Hatta sekalipun ibadat yang mereka buat, mereka akan tayangkan kepada orang lain tentang ibadat yang mereka buat. Jaga-jaga. Sebab apa? Orang yang soleh, ni kata hati bersih dia. Orang yang soleh, dia hanya takut kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Dan orang yang Allah Ta'ala kasih kepada dia, Allah akan berikan ujian kepada dia. Allah bagi kita macam-macam ujian, bala, musibah. Allah Ta'ala bagi kita macam-macam anugerah. Sikit ya Allah Ta'ala bagi musibah. Berapa ramai yang tidak percaya dengan qada dan qadar Allah. Allahu Akbar. Dunia Allah kita tuan-tuan. Dunia Allah ni zaman kita zaman hampir-hampir nak kiamat dah. Pejam celik nak masuk Ramadan, ada lebih kurang 80 hari. Entah ada rezeki kita ke tidak, wallahu alam. Semoga ada rezeki kita tahun ni. Tapi dengar-dengar tu dia, tu yang tak syok dengar-dengar tu. Tu yang tak syok lagi pakak kena balik jadi tuan imam kat rumah nayo. Nak makbuk dulu kan mawujud dulu jam terus kawan. Kena jadi imam kat rumah pula, anak cucu pakak balik berimpun duk masuk duk main kolam setongkeng jam. Tok Wan tengah sembahyang, kawan pun turun, Tok Wan turun rokok. Dia pun turun-turun juga sujud dengan Tok Wan pun duk dalam kain Tok Wan. Nak pergi ke mana? Turun, bangun, belaga kepala dengan telok bekak kawan tu. Itu dia. Jangan buat cari pasal. Nyabak pada kita. Ni Allah Ta'ala bagi kesempatan kita jumpa. Ni masuk bulan 1 dah, nak masuk bulan Rejab dah, Syaban, Ramadan, persiapan kita. Takkan bulan Ramadan baru nak pulun semayang, takkan bulan Ramadan baru nak pulun buat ibadat sunat, takkan bulan Ramadan baru kita nak buat ibadat-ibadat baca Quran. Yang bulan lain tak mau baca Quran. Entah nanti rahmati oleh Allah, sedangkan pahala orang baca Quran ni banyak. Walaupun duk ulang qul Allahu ahad 3 kali pun tak apa, pahala banyak. Ulama sebut kepada kita, kalau nak ikutkan susunan Quran ni, turun sikit demi sikit. Daripada satu tempat ke satu tempat, turun sekaligus. Daripada sekaligus, turun kepada Nabi Muhammad secara berperingkat. Nak habaq pada kita, pahala baca Quran ni banyak. Ulama sebut, siapa-siapa baca Al-Quran dalam keadaan yang dia ingat, tapi baca masa dia baca Quran tanpa wuduk, yang ni apa dia? Yang dia duk hafal. Sambil duk buat motor, duk baca alam tarokai ke, kuliah ke, hak dia hafal. Mayang entuk dah. Tapi mulut sentiasa nak baca, bacanya dia hafal. Berapa? Ulama sebut satu huruf dikurniakan 10 pahala. Satu huruf. Yang kedua, siapa-siapa baca Al-Quran dalam keadaan berwuduk. Nak baca Quran dia ambil ayat sembahyang, buka mushaf Quran, setiap satu banyak 20 pahala. Banyak sikit daripada tadi. Yang ketiga, siapa-siapa baca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan dalam keadaan solat, tapi solatnya secara duduk. Tak kiralah bangun sembahyang tahajud ke, taubat ke, witir ke, kawan malas nak bangun sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk, dia baca ayat Quran. Setiap satu huruf dikurniakan 50 pahala. Dan yang keempat, siapa-siapa baca Al-Quran dalam keadaan apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan berwuduk dan solat, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, solatnya secara berdiri, maka dikurniakan 100 pahala setiap satu huruf. Oleh itu Tok Imam kali ni baca surah Baqarah 1 rakaat. Semua tak kena belaka orang kita tuan-tuan. Baca panjang, geng kecil manis komplain. Baca panjang buat apalah, kami tak larat nak berdiri, bergetak kepala lutut. Tu dia. Tok Imam baca pendek sikit, geng sempuk pula komplain. Allah, Tok Imam ni orang tak larat nak kejak depa pula dah baca cepat buat apa, lambat-lambat sudah nak komplain pula.
Semua tak kena belaka. Macam saya di pondok kawan saya buat kelas pengajian lepas lohok. Nah, pas mayang zuhur tu mengaji sah. Satu orang makcik ni pi sehari, lepas tu tak pi dah. Kita pun tanya, makcik awak lama tak pi? Bukan tak mau pi ustaz, oi peluh cerau ke celah ketiak dia dah. Kipas 2-3 ya, panas. Dengan kain telekung lagi panas. Dia panas begitu. Tak apalah maklum, kita pasang ikon lah 2 minggu depan. Cari duit pun semua pasang ikon. Pi panggil maklum tu pula. Maklum, jom kita main mengaji. Surau kita sejuk dah. Dia main sehari, lepas tu tak main dah. Pahat kata dalam hati kita. Tak apalah. Tanya pula, maklum awak tak main. Main sehari tak main. Bukan tak mau pi ustaz. Oh, dia ulang kencing tu tak larat dah. Sejuk nak mampu tu dia. Panas tak boleh. Sejuk tak boleh. Semua tak kena. Jaga-jaga. Sebab apa? Orang soleh dia tidak akan pernah mencari kesalahan ataupun mencari alasan untuk beribadah kepada Allah. Ni orang soleh. Orang soleh dia kaya di dunia. Cakap dia pun cakap yang lemah lembut, cakap dia pun cakap yang orang kata kalam-kalam yang dengar tu tak sakit hati, semua nasihat. Tu kadang-kadang ulama al-arif billah ni, orang-orang yang arif, Allah campak kepada dia satu perkara yang tak ada pada orang lain. Kalau dia bagi nasihat kepada kita tuan-tuan, kalau dia duk main cerita, duk main sembang nasihat tentang kita, kemungkinan besar nasihat tu terkena dengan diri kita. Kan dia tahu kita ni jenis kaki maksiat, dia tak tahu, tapi Allah Ta'ala bagi ilham, suruh dia bercakap tentang tu, punya hebat. Kita dengar-dengar celaka orang ustaz ni kata kat aku, tu dia. Pasal bila ustaz tu nak kata, aku tak tahu. Nah, jadi orang-orang soleh mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tanya kita takut pada siapa? Kita hari ni rezeki minta dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni terlalu rapat sampai dengan Allah kita jauh. Nah, bawa kereta sampai tengah jalan, telefon tinggal. Telefon tinggal nak patah balik tak? Tak patah balik tak? Telefon tinggal. Nah, tak patah balik kira tuan-tuan wali Allah hebat. Nah, sampai Allah telefon, U-turn patah balik ambil tu telefon. Hak dok berhubung dengan manusia. Contoh tuan-tuan kaki zikir. Tuan-tuan dok bawa tasbih. Kelang kabut pergi kerja, tasbih lupa bawa. Nak patah balik tak? Tasbih. Tasbih belum patah balik tak? Tak apa, beli lain itu dia. Tasbih tu alat untuk berhubung dengan Allah. Tapi berapa ramai yang sanggup patah balik untuk menjaga hubungan dengan Allah? Tu silap kita. Hari ni kita minta tolong makhluk lebih banyak berbanding dengan minta tolong Allah. Ni aku nak pergi jumpa kawan ni, kok kawan ni boleh tolong aku. Berapa lama? Ni kata yang berlaku zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sakit gigi. Jumpa dengan dukun, tok bomoh, pakar rawatan gigi. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa, "Ya Musa, kenapa tak minta dekat aku?" Allah lupa, ya Allah. Bahasa kita lah, translate balik, dia tak cakap lah bahasa Kedah. Zaman Nabi Musa ada bahasa Kedah naya. Duk keluar botol lah, jam kereng. Allah Ta'ala tanya Musa, kenapa tak minta dekat aku? Aku yang memberi penyakit dan aku yang menyembuhkan penyakit. Kata, "Ya Allah, aku sakit gigi, ya Allah. Ubat apa?" Allah Ta'ala pun sebut, "Wahai Musa, pergi ambil satu daun." Kalau di Indonesia dia panggil daun kelor ke daun telur ke, wallahualam lah. Dia ambil daun tu letak di tempat sakit. Dia pun pergi ambil, letak, jadi mujarab. Nah, mujarab. Macam kita, oh ubat ni kuat. Macam kita. Nah, ubat klinik ni pun kata sakan. Makan lega tu. Kita duk kata lagu tu. Tu yang kita ni duk syirik punya. Cuma tak perasan. Nah, cuma tak perasan. Musa ni pun kata pada dia, ambil daun letak di gigi lega. 2 bulan depan pula sakit gigi lagi. Dah kata sakit gigi, Allah Ta'ala kata ambil daun tu, dia pun tak minta pada Allah, pergi ambil daun tu tempel 2 hari tak lega. Jam kawan. Nah, bulan lepas aku ambil daun ni lah. Ini bukan daun ketum. Kalau daun ketum boleh gagai. Daun ni dia kata aku ambil letak tak jadi. Lalu kata Allah, "Wahai Musa, yang bagi sembuh tu aku." Nak kata apa dia? Berapa ramai hari ni bergantung dengan makhluk sebelum bergantung dengan Allah.
Kita nak pergi minta tolong dengan orang, kita nak minta bantuan dengan orang. Berapa ramai yang minta dengan Allah, tapi orang soleh, hang buat naya, hang buat zalim, Allah Ta'ala sentiasa ada dengan mereka. Sebab apa? Ni kita kena tengok, ada 4 perangai terhadap orang soleh. Kita cek diri kita, kita tengok orang soleh ni, kalau dia ada 4 perkara, alhamdulillah. Antaranya apa dia? Antaranya tayyib, yakni baik pada fizikalnya. Apa dia? Baik pada fizikal dia apa dia? Yakni makanan yang dia makan. Kita hari ni semua makan tolak kayu batu ya. Semua makan, tak jaga, tak apalah. Nah, tu kadang-kadang kita boleh sakit. Makan sampai sedap, terlampau sedap, boleh sakit. Makan tanu, makan tani, makan sikit-sikit makan. Ni kawan nak main bulan puasa, gelisah dah, duk kata nak kena tahan puasa pula. Allah beringat pada kita, tuan-tuan, Ramadan tahun lepas berapa ramai yang perasan. Ramadan tahun lepas berapa ramai yang perasan. Termasuk saya tak perasan belaka. Melainkan guru bagi tahu. Dia kata Ramadan tahun lepas hampir-hampir selama 1 bulan, setiap kali terbit fajar, terbit matahari, terpancar tiang-tiang yang berwarna merah sampai ke langit. Berapa ramai perasan? Perasan apa ustaz? Kami puasa terlepas tak rasa apa. Kemas dia buat ni. Alah, dia buat amalan apa ni? Buat amalan apa ustaz? Lepas mayang subuh letak kepala sak baru bangun, tu dia. Memang tak rasa apa. Keluar pancaran tiang-tiang yang berwarna merah sampai ke langit. Pengajian kata ilmu falak apa dia? Kita ni akan kemarau selama 1 tahun. Bila? Wallahu alam. Jangan mai pada bulan Ramadan, sudah lingkup kita. Bulan lain boleh ke darah minum ayak, cari ayak gitu, kena bulan puasa. Kena bulan puasa jenuh. Tu kalau ada orang belajar di Yaman ke di mana, mai bulan puasa, budak-budak Yaman ni depa, budak-budak yang daripada Malaysia, depa letak tempat yang sejuk supaya tak rasa nak lapar ayam. Kadang-kadang tu puasa 3 jam, hak lain semua buka puasa. Jemu. Apa dia? Sampai satu masa akan kemarau. Sampai satu masa kita akan kembali seperti mana yang dilalui zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Apa dia? Beras tak ada, ayam tak ada, jenuh kita. Jadi bersiap sedia, dunia kita hampir dekat kiamat. Pelbagai tanda dan rupa telah ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Main dengan menatang COVID-19 ni tak hilang-hilang lagi. Daripada variant ke Delta, lepas Delta Toyota, lepas Toyota sedih, mau ada belaka nama pun. Mau ada belaka Omicron tak Omicron lah tuan-tuan. Bila nak habis? Wallahu alam. Ulama sebut selepas berlakunya wabak, Allah Ta'ala akan bersih dunia ini dengan banjir, dengan musibah bah yang besar. Wallahu alam. Lepas tu pula akan jadi krisis makanan. Lepas tu akan jadi perbunuhan antara satu sama lain. Kalau kena fasa kita tentang jenuh. Sebab apa membunuh? Kerana tidak ada benda memberi makan untuk anak-anak. Anak mai pula lapar. Awak ingat aku tak lapar? Marah kawan. Jadi kita minta pada Allah bermunajat sekarang. Bermunajat supaya Allah campakkan dalam diri kita menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh ni apa dia? Dia akan menjaga makanan yang halal-halal sahaja yang dimakan. Tuan-tuan kalau jumpa dengan orang soleh ni tuan-tuan, dia payah nak makan kat kedai. Kebersihan kurang bagi dia. Berkesian, takkan dia nak pergi tanya aku semayang tak? Jam terus ni. Pergi tanya, kita singgah kedai makan contoh, pergi Belah Ipoh, singgah nak makan di Belah Ipoh. Tanya dulu semayang tak? Agak-agak. Tak kena tergalur dengan kuali dia pun besar amat dah. Jaga. Orang soleh dia tak makan. Tu orang yang boleh hafal ilmu agama, yang boleh menghafal Al-Quran, makanan dia jaga. Tuan-tuan tengok budak-budak tahfiz. Tuan-tuan tengok, budak tahfiz ni tuan-tuan, pi sampai tahfiz 1 Maggi pun tak jumpa. 1 Maggi pun tak jumpa. Maggi. Kita bukan cakap Maggi. Ketum pun dah balas setiap hari.
Satu Maggi tak jumpa. Saya tahulah anak saya pakai duk tasbih tuan. Balik tu jumpa Maggi macam orang gila. No, jangan buat batal. Nah, kawan duk tak boleh. Macam kita. Syaitan kata tak apa, ketum je pun. Nah, bukan arak. Tu dia balas ketum dia yo. Nah, jadi orang-orang soleh dia akan jaga makanan dia. Tu juga kita ni kalau orang soleh jemput kita pergi rumah dia. Tok imam kita ya hak soleh-soleh, ustaz-ustaz yang jemput kita pergi rumah, tunggu duduk ni, balas sampai habis makanan. Sebab apa? Berlaku zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kot tak silap saya. Nah, dia duk bercerita tentang guru dia Imam Syafi'i sampai anak dia tertanya-tanya bagaimana perwatakan guru dia. Yang ayah kata tok guru dia warak, hak ada kata ayah dia tok guru dia bagus. Ayah ni bila tok guru dia bagus dia nak cerita. Dia kata kat anak dia tok guru dia macam ni lah apalah semua. Nah, makan ni satu hari dia kata ayah cek teringin nak jumpa tok guru ayah tu. Satu hari Imam Syafi'i ada kerja di kawasan Imam Ahmad bin Hanbal, singgah di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Singgah makan apa semua, boleh tidur apa semua. Singgah makan, masak makan tu pakat makan. Imam Syafi'i dia balun ambil sana, dia ambil sini, dia ambil sana, dia ambil situ, dia ambil sini. Anak dia mula pelik lah. Tu dia, hak ayah kata kutuk guru dia warak sangat, makan macam apa ni. Macam kita lah. Nah, sembang mana makan tak jaga, ambil sana ambil sini, tapi cara elok lah. Tapi cara dia tu nampak orang melahap. Semua dia ambil, semua dia bentai. Oh, anak dia kata guru apa? Ambil ayahku warak sikit, ayahku makan sikit ya. Tok guru dia makan banyak. Ayah nak dia. Duk malam tu pun Imam Ahmad pun pelawar pada guru dia, wahai guru dah malam tidur rumah aku lah, esok sambunglah perjalanan. Dia pun tak buat tidur lah. Bila tidur tuan-tuan, anak dia pun sediakan air untuk tok guru dia ambil air semayang. Tak dalam bilik tu. Pukul 3 pagi Imam Ahmad bangun buat tahajud. Anak dia duk perhati guru Imam Syafi'i duk dengar. Satu ayat pun tak bunyi. Kau lah nak bunyi ambil ayat semayang kan tak bunyi. Nah, lepas tu pula anak dia duk perhati pada dia. Tok guru dia bangun semayang subuh, lepas tu duduk tak buat apa dah. Ayah dia bagus sikit lepas mayang baca Quran, tahajud semua. Ayah dia semua bagus ya. Duk pagi esok anak dia tanya ayah, cek pelik lah dengan guru ayah ni. Dia pergi dah. Ayah bangun semayang tahajud sampai berpuluh-puluh rakaat. Tok guru ayah tu haram ke bangun? Bahasa kita. Awak lah. Pagi tadi lepas tadi cek tengok dia bangun semayang subuh, ayat semayang pun tak ambil. Tu dia. Sangkaan kita. Nah, lah awak hang kata macam tu. Cek tahulah ayah, oi dalam bilik tu cek awak masuk ayat untuk tok guru ambil ayat semayang. Ayat ada banyak tu tak sentuh. Pelik dengan tok guru ayah ni dia kata. Oi, tok guru ayah tu cakap pergi elok sikit. Ayah cuba tanya dengan tok guru tengok. Kawan pun segan nak tanya. Ingat, anak murid kalau bertanyakan kepada guru dia tentang apa yang guru dia buat, maka akan hilang keberkatan ilmu yang ada. Berlaku dah. Nah, lepas tu nak buat macam mana? Dah anak dia suruh tanya, ayah dia pun abang, lagi masa aku tanya, saya hang duduk belakang pintu, biar hang dengar jawapan dia. Dia pun tanya tok guru, saya nak tanya ni segan lah dia kata. Ish, awak pula tak lah, ish, anak lah duk kata lagu ni saya tak percaya dia kata apa pula dah semalam tok guru sampai ni tok guru makan macam orang tak pernah makan lama, ambil yang nu ambil yang ni, ambil yang tu kata tok guru dia, pasal tu ke? Pasal tu dia kata dah, aku main rumah orang soleh. Jadi orang soleh masak apa dekat aku tak tahu keberkatan tu duduk tang mana. Duduk dekat gulai batang pisang ke, masak lemak ke, tak tahu. Jadi aku ambil semua biar ada keberkatan. Oh, lagu tu ni kita. Nah, lepas tu ada lagi satu dia kata nak tanya. Tanya apa pula dah? Tak lah. Anak kata dia buat masuk ayat dalam bilik tu guru, tapi ayat tu sikit pun tak kurang. Nah, dia kata, aku semalam ni daripada semalam tak tidur langsung. Duk mikir satu hadis.
sampai satu malam tak tidur. Kita hadis pun tak ada, tidur lena. Itu kita. Fikir satu hadis, tidak kata tak tidur malam. Siap satu hadis tu boleh keluarkan 70 bab pula. Tu dia. Lepas tu dia kata, Tok Guru semayang subuh tak ambil ayat semayang. Dah aku tak tidur, dah aku tak buat benda yang batal yang semayang. Buat apa nak ambil? Kata kita lah. Tapi tu dia, bila manusia ni, dia suka sangka buruk banyak. Sangkaan buruk. Sebab apa? Antaranya hati dia telah kotor dengan dosa. Hati dia telah kotor dengan dosa. Antaranya, makanan dia tidak jaga. Jadi kita kena jaga makan. Orang yang soleh, dia akan jaga makanan dia. Makan benda yang perlu makan saja. Makan jangan banyak sangat. Ni kita makan sampai berpinggan-pinggan. Kena pinggan yang tak akhir, kenyang, tolak tepi. Lepas tu kata pula makanan tak sedap. Tu perangai kita. Elok lah dah balun sampai 2 pinggan dah. Pinggan ketiga tak sedap. Tu yang duk boleh penyakit gaut kencing manis darah tinggi tu. Makan sampai tak ingat dunia. Orang soleh dia jaga makan. Walaupun dia ambil banyak tempat, tapi dia makan, dia berhenti sebelum kenyang. Kita 2 pinggan tak kenyang ni. Tak kenyang ni. Termasuk saya 2 kali 5. Kemudian yang kedua, sifat orang soleh yang kedua, baik pada sifatnya. Tadi fizikalnya apa dia? Makanan dia jaga. Dia nak beli apa, dia perhati dulu. Kalau boleh dia tanam sendiri. Yang dia boleh tanam, dia tanam sendiri. Kita hari ni beli belaka. Kita hari ni semua tunjuk-tunjuk belaka. Nak nanam, malah. Nak buat tu, malah. Apa dia yang rajin? Kelebek telefon. Tu rajin. Tu saya lah. Tu yang mereka buat kajian. Mereka buat kajian, bukan saya. Orang yang banyak main TikTok penduduk sini, mereka kata. Penduduk sini main TikTok banyak, mereka kata. Agak tutup dengan mas, tak nampak tu tak? Kalau nampak dia. Abang pada kita. Masa kita habis kot lain banyak. Sebab apa? Sebab dosa. Jadi orang soleh dia baik pada sifatnya apa dia? Yakni Allah Ta'ala sebut, katakan wa Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Apa dia? Mereka baik pada sifat, mereka akan menyuruh kita melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tak baik. Cakap dia tu, sudahlah, umur kita bayar-bayar lah imam masjid surau lah. Ada orang umur bayar kita, gaya bersekat, naik bukit, turun bukit boleh lagi. Nak main surau tangga 2 tak lepas. Puas guhit gostan tak lepas. Jam. Alhamdulillah Ustaz, saya pencin lah ni masa duk ada banyak. Main surau dah haji. Tak dan. Dia buat apa? Nanam. Lagi jahanam. Tidak akhir bulan tanam negeri masuk dalam kubur. Jam terus. Masa dah. Ingat, Allah Ta'ala kurniakan kita solat 5 waktu bukan saja-saja. Kerana siapa-siapa yang menjaga waktu solat, dia sedang menguruskan masa dia dengan baik. Orang yang tak menguruskan solat, tak jaga solat dengan baik, dia tak pandai menguruskan masa. Bahasa mudah dia, kalau tuan-tuan buat rumah sebelah airport sekalipun, tuan-tuan akan terlepas waktu kapal terbang. Sebab apa? Tak pandai menguruskan masa. Rumah sebelah masjid, Tok Bilal azan sampai terkeluar jumuk, tak boleh main juga. Sampai terkeluar rembong dah tuan-tuan. Tukar orang baru tak main juga, tukar orang baru tak main juga. Lah kali main jenazah, settle masalah. Yang ketiga, sifat orang soleh, yakni ma'ruf, yakni apa dia? Baik pada sikap dia, perbuatan dia, disiplin dia, akhlak dia bagus. Bagus semua dengan kita. Kita buat baik dengan dia, 10 kali ganda dia buat baik dengan kita. Sikap orang soleh, sentiasa mendoakan kita. Tu. Dan yang keempat, sifat orang keempat, iaitu apa dia? Ihsan, yakni segala kebaikan yang dia lakukan kerana Allah. Kita boleh duk main semayang, boleh duk main baca Quran, boleh duk main zikir di masjid surau, duk boleh main buat ibadat. Jangan rasa diri kita baik, tapi kita buat kerana Allah. Bila hati kita kotor, ingat punca dosa. Bila kita sebut tentang dosa, dosa menghilangkan 3 perkara daripada diri kita. Apa dia? Yang pertama, dosa menghilangkan keberkatan umur dan masa kita. Yang kedua, dosa menghilangkan keberkatan rezeki kita. Tu makan tak pernah cukup, makan tak pernah kenyang, makan tak pernah sedap, komplain manja. Yang ketiga, punca dosa menghilangkan rahmat Allah,
tak kala kita nak meninggal dunia. Tuan yang dirahmati oleh Allah, kita nak mati tuan, bila-bila masa je boleh mati. Perbanyakkan bersedekah. Tu Nabi sebut dalam satu hadis, ada satu orang hamba Allah, saat dia nak mati, dia sebut, ya Allah, andai kata aku ni dapat bagi satu. Sebab apa? Waktu dia hidup, dia pernah bahagi roti dengan orang. Waktu dia nak mati, dia nampak pahala yang dia buat. Dia kata, alangkah baiknya aku dapat bagi sebiji roti kepada dia terus, berbanding dengan sikit. Yang kedua, dia nampak apa dia? Dia nampak pahala dia banyak. Sebab apa? Bawa orang buta datang ke masjid. Dia kata, alangkah seronok kalau selalu aku boleh bawa orang ni. Bukan sehari, tapi selalu. Saat nak mati baru Allah tunjuk pada kita tuan-tuan. Tu yang kata kita ni rugi. Tu baru timbul penyesalan pada waktu tu tidak ada guna untuk kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, persiapkan diri kita. Bersihkan hati kita dengan minta ampun kepada Allah. Bersihkan hati kita dengan minta supaya Allah Ta'ala redha, supaya Allah Ta'ala terima ibadat yang kita buat. Jangan lepas daripada sembahyang cak ali bawata. Tahu apa dia? Cabut awal. Tu imam tak dan as, dia alaikum balik ah. Ni lagi dahsyat. Kampung saya lah, bukan tuan-tuan punya tempat. Nah. Lagi abang tuan-tuan punya tempat hilang saya sebiji tanya. Nah. Tu imam bau as, dia alaikum balik ah, jam terus. Seolah-olah kita tak ada apa nak minta pada Allah. Seolah-olah kita kata pada dia, Allah Ta'ala terima lah tu sembahyang aku. Allah Ta'ala tahu lah tu. Allah Ta'ala tahu lah tu dia punya sembahyang. Dia tahu. Kita kena minta supaya Allah Ta'ala terima sembahyang kita yang kita persembahkan. Yang kita nak sembah pada Allah, yang kita tunjuk pada Allah bagaimana sembahyang kita. Elok tak elok, bagus tak bagus, nilailah ya Allah. Nilai yang dengan yang baik. Jangan nilai yang buruk. Ya Allah, aku dah cuba buat sehabis baik dah ni. Tuan-tuan, masa kita begitu pantas, sekejap je nak masuk dah Ramadan, kejap je masuk ni, masuk tu, masuk ni. Tinggal sekejap je nak masuk lubang kubur, tu pun tak tahu bila. Jadi kita persiapkan. Sebab apa? Orang soleh dia akan bimbang jikalau diri dia tidak ada apa-apa bekalan untuk bawa bertemu dengan Allah. Kita tak bimbang. Kita hari ni kumpul harta, kumpul darjah. Orang hari ni hari-hari minta supaya rezeki murah. Apa dia? Duit. Ya Allah, bagiku kaya duit, bagiku rezeki duit banyak. Tapi orang lupa rezeki boleh makan. Ada tak? Kita tak sembahyang subuh, Allah sempitkan halkum kita daripada terima makan. Ada tak aku tu? Sempit ya. Orang tanya awak tu, telan tak boleh? Tinggal sembahyang subuh. Agak-agak ada orang nak tinggal sembahyang subuh tak lepas tu? Tak ada. Azan tu. Teruskan. Nah, agak-agak ada orang nak tinggal sembahyang subuh tak? Ada. Duk pagi esok, napas sempit. Orang tanya bini tanya awak tu. Tak bangun sembahyang subuh. Agak-agak ada orang ni lah. Kalau Allah zalim pada kita, hang tak sembahyang subuh 2 rakaat, mulut aku kunci, telinga aku kunci, jahanam. Nah, dak pun kunci kita punya mulut, kunci kita punya hidung daripada bernafas. Agak-agak ramai yang tak sedar rezeki yang Allah Ta'ala bagi boleh duk sedut udara. Ramai yang tak sedar rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kesihatan dia baik. Ramai yang terlupa yang Allah bagi kepada dia rezeki dah, tapi dia nak rezeki yang lain sampai sanggup buat perkara yang Allah Ta'ala murka. Ada orang hari ni tuan-tuan, contoh berkahwin sampai 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun tak ada anak. Kawan pun puas pergi berubat, pergi tang ni berubat, pergi tang ni berubat, tak jadi, pergi jumpa doktor pakar. Cek-cek doktor pakar kata pada, saya nak habaq pun takut. Dia kata, awak abang dengan kok sumuk, dia tepuk meja, dah sumuk awak tak beranak. Tu dia ingat jenis bangsa nak gelintir depan rumah kot. Nak mari mayang maghrib tadi tu boleh 2 orang gelintir kepala, buat tangan, buat kaki, puak pun nyawa jalan. Kalau lagu tu kan 100 orang ni 15 orang anak, lagu tu banyak sangat ha? Bukan jenis tu. Doktor tu kata apa dia? Bang, sabar bang. Saya yang kahwin 35 tahun pun tak ada anak, abang baru 15 tahun. Nak kata apa dia? Ramai yang sanggup buat perkara yang Allah keji. Antara apa dia? Dengki mendengki antara satu sama lain untuk diri dia bahagia. Sedangkan orang ni tak bahagia. Sebab apa? Sebab tidak ada syukur dalam diri dia.
Orang yang duk cerita, kenapa aku tak bahagia? Kenapa aku tak macam orang lain senang, orang lain macam tak ada masalah, orang lain macam lapang, tak ada masalah. Kerana dia banyak syukur dalam diri dia. Apa yang Allah bagi dia redha. Apa yang bagi Allah dia redha. Kita tak. Oi, tak boleh. Dia tu tak layak dapat sepatutnya aku. Tu kita. Macam mana Allah Taala nak angkat darjat kita? Bukan kita sendiri yang angkat. Allah akan angkat darjat kita sendiri. Kalau kita sendiri yang angkat, nama dia kita ni jadi rasa diri kita baik. Tu yang Nabi sebut pada dia, golongan yang mati syahid pun masuk neraka. Yang kedua, golongan orang yang ada ilmu agama, boleh pandai baca Quran sedap, tapi semata-mata nak orang puji dia. Oh, kawan tu baca Quran sedap, tapi pecah genang-genang telinga, nak kata sedap suruh. Dia pun rasa riak tu dia kata macam mana gitulah. Nah, suara kita dah Allah Taala bagi lagu tu. Kemah dia. Tuan. Ada orang dengan ilmu. Tu yang keluar hari ni hukum macam-macam hukum, tuan-tuan. Tambah kita pula jenis kaki malas nak buat ibadah. Jahanam. Dia mai kat kita, mana boleh duk baca doa kunut bid'ah. Jam. Kita pula malas nak baca doa kunut. Duk lupa Allah Mahdina dengan Allah Mahdini tertukar selalu. Nah, Allah Mahdi, Allah Mahdina, Allah Mahdini. Duk tu. Sampai dekat ayat diulang tu berpuluh-puluh kali. Nak sebut wabarik lana ya. Wabarik lana wa qina adzaban nar. Settle masalah. Nah, tu kita tambah kita malas buat. Dunia kita akhir zaman ni tuan-tuan, orang suka memecah belahkan dan memberi kepada kita perkara. Benda tu nampak simple ya. Memang dia kata hang buat ni tak ada apa manfaat. Tujuan dia tak mau bagi kita buat tu ya. Sedangkan benda tu ada pahala dah. Sampai doa iftitah diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu akhir zaman nanti mereka akan bidah pula doa iftitah yang kita baca dalam sembahyang. Mana ada Nabi tak buat? Jam terus. Tu Nabi sebut di akhir zaman akan berlaku apa dia? Ada golongan yang ikut Al-Quran saja, ada golongan yang ikut hadis saja. Dan ada yang ikut Al-Quran dan hadis. Apa dia? Golongan yang ikut Al-Quran dan hadis ni ahli sunnah wal jamaah, serta dia ikut ijma' ulama'. Yang lain tu semua punah legah. Nabi sebut dah, siapa-siapa tak berpegang salah satunya, bimbang. Kalau kita lah takut tersesat benda tu. Nah, jadi kita kena jaga-jaga. Ulama-ulama sebut kepada kita, orang-orang soleh, hati dia sentiasa dekat dengan Allah, dia akan memperbaikinya. Jadi kita, semoga kita menjadi orang yang soleh, orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu baiklah diri kita, makanlah makan yang jaga. Jaga makanan kita, jaga sikap kita, berlaku ihsan, tak kira dengan orang ataupun binatang ataupun dengan apa sahaja makhluk Tuhan. Jangan buat lebih kurang. Hatta sekalipun orang yang ambil secebis lidi ataupun pokok untuk colek gigi dia pun dikena azab dalam kubur, apatah lagi kita. Mana dia? Jangan duk ajak diri ambil benda orang. Kalau kita ada dosa dan silap, minta maaf, minta halal, minta ampun, supaya kita dapat syafaat pertolongan di hari akhirat kelak nanti. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu sajalah kot. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri.